Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam ni kita masih lagi bicarakan tentang surah Al-Lail. Yang saya katakan bahawa surah Al-Lail dia tidak termasuk daripada surah-surah lazim. Kerana surah-surah lazim itu bermula daripada suratul Duha sampailah suratul Nas. Tapi suratul Lail dia sebelum suratul Duha. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajarannya, isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Lail ini yang harus kita selami, yang harus kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulakan terjemahan dan tafsir Al-Quran, kita akan baca sama-sama surah Al-Lail pada malam ini secara serentak, secara bersama-sama. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Lail, surah yang ke-92 mengikut susunan mushaf. Di dalamnya terdapat 21 ayat sahaja. Mari kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malam ni dapat kita gunakan panca indera yang Allah bagi pada kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, suara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bicarakan golongan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ini. Sebagaimana kita maklum, kita dah ceritakan beberapa minggu yang lalu daripada firman Allah, fa amma man a'ta, yang memberi. Dan alhamdulillah kita dah bagi tahu, kita dah belajar bagaimana nak start memberi. Maka di situlah ada beberapa perkara yang kita kena ada, iaitu kekuatan ilmu, kekuatan cinta yang mendorong kita, dan kekuatan doa yang mendorong kita untuk mengasihi orang-orang yang memerlukan. Kita memberi kepada mereka yang perlu, yang susah. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak ceritakan tentang golongan yang satu lagi. Golongan yang mana? Kerana Allah Subhanahu wa taala selepas dah sebutkan tentang fa amma man a'ta wattaqa, dan ada pun orang-orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan mereka membenarkan janji-janji baik daripada Allah. Yakin Allah pasti akan tolong kita, Allah pasti akan beri kebaikan kepada kita, Allah pasti masukkan kita ke dalam syurga. Sebab tu dia mendorong diri dia untuk buat kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan jalannya ke arah jalan kebaikan, ke arah jalan kebahagiaan, ke arah jalan kesenangan, dan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran yang disebut sebagai Bashir. Bashir ni khabar gembira, khabar baik untuk kita. Tapi sifat Al-Quran, sifat ayat-ayat, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala bukanlah berbentuk bagi berita gembira saja. Tetapi lawan kepada Bashir ada Nadhir, ada peringatan, ada berita-berita yang menakutkan, supaya kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan melainkan jadi orang yang baik-baik. Kita tak ada pilihan. Kalau saya tak jahat, tapi saya tak nak jadi baik, saya nak jadi natural saja, boleh? Tak boleh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, kita tak nak jadi orang yang baik pun tidak, jahat pun tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang baik kita segerakan, yang jahat tu kita jauhkan. Macam tu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula golongan yang kedua, iaitu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang bermaksud, dan ada pun orang-orang yang bersifat bakhil, ya, orang-orang yang bersifat bakhil. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bakhil, kemudian disebutkan pula wastaghna. Wastaghna ini kalau kita terjemahkan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia berarti dia merasa cukup. Dia merasa cukup, itu wastaghna. Tetapi kalau kita terjemahkan dengan lebih mendalam, wastaghna, sebagian para ulama menyebutkan dia daripada ghina, dia daripada, kalau lagu kan, lagu ni dia mengasyikkan. Dia mengasyikkan, dia rasa seronok, dan dia lupakan yang lain. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ni asal usul daripada kalimah wastaghna tu. Kalau contohlah kan, ada orang tu dia dengar earphone kan, dia pakai headphone, dia dengar lagu seronok sangatlah, durang kuat, hanya telinga dia dengar. Bila dia pakai macam tu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tak tahulah kalau earphone zaman sekarang dengan headphone zaman sekarang ni, dia cut noise, dia cut bunyi-bunyi luar semua, kita dah tak dengar dah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi dia asyik lah, dia seronok dengan apa yang dia miliki, dia tak pedulikan ni semua yang lain. Itu asal usul kalimah wastaghna. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tak hairan, ya, kata wastaghna, dia rasa apa yang dia dah miliki tu cukup, dia tak heran dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam kita ni yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita ni sentiasa menagih rahmat Allah. Walaupun macam-macam Allah dah bagi pada kita, Allah bagi keluarga pada kita, Allah bahagia bagi kita, Allah bagi rezeki pada kita, Allah bagi kerja, Allah bagi semua pada kita, tapi kita terus, ya Allah bagi lagi, ya Allah, kita masih minta-minta lagi pada Allah. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah. Tapi orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meremeh-remehkan amalan-amalan orang lain, ya. Alah, kau sedekah, kau ingat kau kaya ke? Tak, kan? Sedekah ni kena usaha macam aku. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak indahkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian Allah sebut wa kadzdzaba bil husna. Mereka dustakan, mereka tak percaya janji-janji baik Allah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa-apa saja yang kalian infakkan, apa-apa saja yang kalian keluarkan, Allah akan bagi semula, Allah akan pulang semula. So itu tak sia-sia bila mana kita infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak akan miskin seorang yang bersedekah. Tak akan miskin bila mana kamu bersedekah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu kepercayaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah. Tapi kalau orang yang bakhil, orang yang merasa dirinya cukup, dia mendustakan janji baik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sebahagian para ulama menyebutkan akan dimudahkan jalan dia menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak bicarakan tentang peringatan Allah, amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ingat dalam pertemuan kita yang pertama, kita dah katakan kita kena ada 3 ciri-ciri yang orang-orang beriman, dan kita kena jauhkan daripada 3 ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pada malam ini dengan sifat bakhil. Wa amma man bakhila. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wa amma man bakhila. Kalimah bakhil itu yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Pertama, kita kena tahu bakhil tu apa. Bakhil tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia ada beberapa kategori, ya. Ada orang yang bakhil, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kepada orang luar, kepada orang lain. Dia bakhil dengan
orang lain lah. Dengan orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, ibu-ibu tunggal, dia tak nak tolong. Dia tak nak tolong. Dia tak ada perasaan ingin membantu mereka. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, sayangilah mereka dan dekatilah mereka. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, ada kategori bakhil yang kalau untuk diri dia dan keluarga dia, no problem. Okay, anak dia nak apa dia bagi, apa isteri dia nak dia bagi, apa yang dia nak dia beli. Tapi kalau orang luar, dia tak nak bagi. Itu bakhil yang pertama lah. Tapi ada bakhil yang kedua, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih dahsyat. Dia bukan sekadar bakhil dengan orang luar saja, dengan adik-beradik dia ke, keluarga besar, mak ayah dia ke. Tapi dia bakhil dengan keluarga dia sendiri. Ya, dengan isteri dia pun bakhil, kata jangan-jangan kita ni nak kena simpan duit kita ni. Kemudian dengan anak-anak pun dia bakhil. Jadi yang kedua ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah, ni lagi dahsyat dah. Tapi yang ketiga, tuan-tuan dan dirahmati Allah, ini yang paling bakhil, tahap yang paling teruk sekali, iaitulah orang luar pun dia bakhil, dengan anak beranak pun dia bakhil, dengan diri dia pun dia bakhil juga. Dia takut-takut nak keluarkan duit dia. Jadi ni ada orang macam ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam cerita yang haji bakhil tu lain lah, kan? Dia kedekut dengan orang tertentu saja, ya. Dengan cikgu tu, cikgu Ros ke cikgu apa tu, dia pemurah pula, kan? Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, dia banyak jenis kedekut ni. Dia bakhil ni, dia macam-macam. Tapi yang nak bagi tahu, yang level paling hebat, dengan diri dia pun dia kedekut. Ada, memang wujud, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kecintaan dia kepada angka. Kecintaan dia kepada angka. Saya nak cerita, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku dalam ramai orang. Mula-mula macam mana kalau kita nak buat cerita lah, kan, ya. Kita dulu mula-mula kerja, tuan-tuan dan dirahmati Allah, contohlah mula-mula kita kerja, gaji kita 1,000 je. 1,000 tu dapat, belanja, cukup hujung bulan habis. Memang licin, tunggu gaji baru masuk. Macam itulah hidup kita. Tiap bulan cukup-cukup saja. Okay, Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah, makin lama mungkin naiklah gaji kita, kan. 2,000. Naik 2,000 pun, tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila gaji naik, belanja pun lebih. Ya, yang 2,000 tu pun, tuan-tuan dan dirahmati Allah, dapat gaji hari ni, belanja sampai hujung bulan habis, tak ada. Tapi jauh daripada sudut hati kita, ya Allah, nak juga simpanan, nak juga menyimpan, kan. Okey. Kemudian naiklah contohnya RM3,000. Masa sampai RM3,000 tu mungkin kita tak belanja habis lah. Mungkin kita belanja RM2,800, RM2,700, kan, adalah baki RM100, RM200. Bila kita dah mula nampak, Masya Allah, saya dah ada saving, saya dah ada simpanan, seronok lah, dah ada RM200, RM300. Tu cabaran, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Boleh jadi kali pertama kita dapat simpan tu, kali itulah, ya, mungkin surau nak buat renovation ke, masjid nak buat renovation ke, ada iklan, siapa nak bagi sumbangan, kata aku dah lah, kali pertama aku nak simpan ni, tiba-tiba nak habiskan pula. Tak. Okey, jadi dia pun tak nak sedekah lah. Contoh, ni contoh saja, cerita saja, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Nak bagi tahu kecintaan manusia kepada nombor, kepada angka tu. Kemudian Alhamdulillah, dia sampai, dia kumpul cukup 800. Ni nak buat contoh je, 800, 900. Tayar pula kena tukar, habis 400, 500, turun balik 300. Kena kumpul, genap 1,000. 1,000 tu, tuan-tuan dan dirahmati Allah, achievement, kejayaan dia, ya Allah. Memang kata, jadi mulai lepas ni, duit aku tak boleh kurang 1,000, mesti lebih 1,000. Jadi sebenarnya, tuan-tuan dan dirahmati Allah, dia dah lock sebenarnya, tuan-tuan dan dirahmati. Itu yang kita kata hubbud dunia, dia dah sayang, dia dah lock, kan. Sedangkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, masa dia tengah kumpul 1,200, 1,300, kan, ada orang boleh infak. Kata, kalau saya infak, kan, 200 contohnya, dia akan kurang jadi 900. Dia akan, sedangkan mindset dia kata, aku dah lock 1,000, jangan kurang. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu, waktu tu dia dah kunci dah. Ya, dia tak nak infak, dia tak nak duit dia kurang daripada 1,000. Sebenarnya, tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu adalah permainan syaitan.
Itu adalah permainan syaitan. Rupa-rupanya dia kata, yes, aku berjaya. Dia pun kumpul dapat 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 sampai 10,000. Apa dia buat, tuan-tuan abang dirahmati Allah? Ya Allah, cukup 10,000. Apa yang dia buat? Dia lock. Dia aku simpanan kita tak boleh kurang daripada 10,000. Kalau kurang 10,000 nanti kalau apa-apa berlaku macam mana? Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ceritakan ni, bila kaitkan tentang perkara ni, saya nak ceritakan dengan seorang hamba Allah. Dia pernah tanya saya satu soalan. Dia ada dalam bank dia lebih kurang dalam 30-40 ribu lah. Senang cerita 40 ribu ringgit. Dan dia dengan simpanan itu dia dah dikenakan zakat simpanan. Dia dah kena. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun dia sebenarnya sebelum-sebelum ni kisah benar. Sebelum-sebelum ni dia tak pernah bayar zakat pendapatan, zakat simpanan. Tapi Alhamdulillah satu masa tu Allah gerakkan dia, kata zakat ni wajib. Oh, saya kena bayar. Dia pun bayar. Sebab dia ingat zakat tu hanya zakat fitrah saja. Yang raya, sebelum raya tu, yang bulan Ramadan tu saja yang dia bayar. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia dah bayar zakat, kemudian dikirakan zakat pendapatan, tiba-tiba amil dekat pusat zakat tanya, "Cik tak nak bayar zakat simpanan?" Terperanjat dia kata, simpanan pun kena zakat juga." Dia kata, kena zakat. Jadi dia tahu tak tuan-tuan abang dirahmati Allah, tahap dia tak percaya kepada amil tu, dia tunggu kuliah saya, dia tanya saya sendiri. Kata, "Ustaz, betul ke ada zakat simpanan?" Kata, "Betul." Kata, "Macam tu habislah duit saya, Ustaz." Kata, "Ada berapa duit awak?" Duit saya ada 40,000, Ustaz." Habis tu dia kirakan kena berapa? Kena 1,000, Ustaz. Jadi kuranglah saya punya 40,000 tu jadi 39. Banyak tu, Ustaz, 1,000 tu. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya tanya dia, tuan-tuan abang dirahmati Allah, satu soalan saja. Kenapa takut? Kenapa takut nak bayar zakat tu? Dia kata, "Ustaz, kalau anything happen, kalau apa-apa terjadi, duit tu yang saya nak guna." Saya tanya dia, 40,000 ni sejak bila? Daripada tahun lepas lagi, Ustaz. Dalam setahun tu apa yang jadi pada kamu? Tak jadi apa-apa. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala tak usik pun 40,000 kamu tu. Allah bagi setahun selamat, apa pun tak kurang. Kamu takut nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu takut nak bagi pada Allah. Yang kamu kata, nanti kalau jadi apa-apa macam mana? Kalau jadi tak apa-apa. Tak jadi. Tapi yang datangkan perasaan, kalau jadi apa-apa tu dari siapa? Daripada syaitan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syaitan. Dia takut-takutkan kita. Kita setiap kali sampai 10,000 kita lock, 20,000 kita lock, 30,000 kita. Sebenarnya sampai bila yang kita nak lock? Tak payah lock, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah ingatkan, kalau kita infak, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan pulangkan semula kepada kita. Jadi itu baru nak cerita tentang bakhil. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kisah yang jemaah saya ni, dia bayar, dia redha kan. Akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dia bayar setahun berikutnya, saya tanya, "Duit kamu masih 40,000 ke?" "Tak, Ustaz, dah lebih." Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya kamu bayar zakat. Zakat tak pernah kurangkan harta kamu. Ya, tak pernah kurangkan bilangan kamu. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, Alhamdulillah, dia redha, dia suka, dia gembira. Baik. Satu perkara kita kena tahu, ya, bila sebut bakhil ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sifat bakhil adalah sifat yang dicela. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Sebelum saya datangkan dengan nas-nas, ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada seorang syekh, ya, seorang syekh, nama dia Al-Syekh Sa'ad Al-Atiq. Al-Syekh Sa'ad Al-Atiq, seorang syekh yang terkenal lah. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dia ada buat satu topik kuliah dia. Mungkin kuliah dia tu panjang, tapi orang mungkin ambil satu bahagian dalam 3 minitnya, buat satu judul, apa dia? Jangan kahwinkan anak kamu dengan seorang yang bakhil, sekalipun apa? Sekalipun dia menghabiskan malamnya dengan berqiyamul lail. Sekalipun dia menghabiskan siangnya dengan berpuasa. Sekalipun dia menghabiskan masanya dengan Al-Quran, tapi dia bakhil, jangan kahwinkan. Masya Allah. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW ingatkan kepada orang yang nak menikahkan anak dia, kan? Maka mencari jodoh untuk anak dia, antaranya adalah tengok ibadah dia bagaimana dan tengok akhlak dia macam mana. Jadi bakhil ni dia termasuk dalam kategori akhlak lah, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Sebab lawan kepada
Bakhil adalah pemurah. Akhlak dia baik, dia pemurah. Macam tu. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana bakhil itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun amalan dia banyak tapi dia ada sifat bakhil, hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana dia merupakan sifat buruk yang akan menyebabkan seseorang itu terhalang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan bayangan kepada kita bahawa tidak ada penyakit yang paling berbahaya, tak ada penyakit yang paling dahsyat melainkan penyakit bakhil. Itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak-banyak penyakit dengki, hasad dengki dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, dan adakah wujud penyakit lain yang lebih berbahaya daripada sifat bakhil? Macam tu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, berhati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian daripada sifat bakhil, kerana sesungguhnya sifat bakhil telah membinasakan kaum yang terdahulu. Orang dulu-dulu dibinasakan oleh Allah disebabkan bakhil mereka. Tapi bukan sebab bakhil semata-mata. Sebab bakhil, dia akan menjangkit dengan penyakit-penyakit yang lain. Dia akan berjangkit dengan penyakit-penyakit yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya sifat bakhil itu mendorong mereka memutuskan silaturahim, maka mereka akan putuskan silaturahim. Dialah orang nak kata kita kedekut ke apa, lantak mereka. Macam tu. Diorang tak peduli tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila dah sampai penyakit bakhil ni, kan, dia dah tak peduli dah tentang silaturahim, tak fikir dah tentang kekeluargaan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jika sifat bakhil mendorong mereka untuk berbuat jahat, maka mereka pun akan berbuat jahat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bersifat kejamlah, zalimlah kepada orang-orang miskin, sedangkan dia memiliki harta, dia memiliki kesenangan, tapi dia boleh buat jahat kat orang-orang tu hanya disebabkan sifat bakhil yang ada di dalam diri mereka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tafsir Al-Quran, dia kata apa? Janganlah sesekali orang yang bakhil dengan hartanya, dia sangka yang dia lock duit dia tu, kan, sampai pula 100,000, dia boleh lock pula 100,000 tu. Memang hairan tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau orang bakhil ni tak tahu sampai bila dia nak lock. Mungkin sampai 1,000,000 dia akan lock pula 1,000,000 tu, kan. Dia tak nak duit dia tu, nombor dia tu. Dia istilah dia macam mana tuan-tuan dan rahmati Allah? Kalau orang kata gaji 4 angka, 5 angka, 6 angka, simpanan dia tu kalau dah 6 angka, dia tak nak tengok dia jatuh 5 angka. Kalau jatuh 5 angka tu jadi macam sedih sangatlah. Padahal 5 angka besar tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau 90,000 kan 5 angka kan, besar lagi. Tapi dia tak boleh tengok, kerana dia tengok, selalu sikit-sikit dia check buku bank dia. Dululah kan, kalau zaman sekarang ni dia check account dia. Dia tak boleh tengok angka tu kurang. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibn Kathir, janganlah dia menyangka bahawa dengan sifat bakhil itu baik untuk dia. Tengok pak, saya jimat cermat sampai begitu bakhil, dia bakhil sampai dia semua benda dia nak jimat. Kata nampak aku jimat cermat, nampak duit aku banyak. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dia jangan sangka benda itu benda yang baik, sedangkan harta mereka akan memberi mudarat kepada mereka pada hari akhirat kelak. Nak tahu tak apa yang akan berlaku kepada mereka tuan-tuan dan dirahmati Allah, terutamanya yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Maksudnya tak nak bayar zakat, Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, ni benda ni semua kena ingat.
Walaupun tuan-tuan bang dirahmati Allah, kita dengar barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya tak ada siapa-siapa pun yang berikan kepada kita harta melainkan Allah. Cuma baginda nak ingatkan yang kamu miliki itu Allah Azza wa Jalla yang berikan kepada kamu. Lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan berubah pada hari kiamat menjadi seekor ular berkepala putih serta memiliki 2 titik hitam di atas matanya atau 2 taringnya. Kemudian ular itu akan mematuknya dengan kedua tulang rahangnya pada hari kiamat. Bayangkan tuan-tuan bang dirahmati Allah, kan? Ada seekor ular yang besar tu yang akan mematuknya. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda, ular itu berkata, akulah harta simpanan kamu. Akulah harta simpanan kamu. Bayangkan tuan-tuan bang dirahmati Allah, harta datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyayanginya, kita menyimpannya dan tidak mengeluarkan zakat daripadanya. Rupa-rupanya tuan-tuan bang dirahmati Allah, harta yang kita sayang, yang kita simpan, berubah menjadi ular yang akan memberi siksaan kepada diri kita sendiri. Rugi sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jangan terlampaulah kita sayangkan harta kita sampaikan kita tak nak keluarkan zakat. Hati-hati. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW nak bagi tahu, jangan ada sifat bakhil ni. Kerana apa? Sifat bakhil ini akan menghalanginya daripada masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat masuk ke dalam syurga gara-gara sifat yang bakhil. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang bakhil, penipu, pengecut, dan tidak pula orang yang berperangai kasar. Ada 4 golongan, ya. Mereka ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada sifat mereka adalah sifat bakhil. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu, ya, bahawa sifat bakhil tu buruk, tak baik. Sebenarnya kena ingat simple saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila infak tak semestinya banyak. Kalau infak 50 sen, 20 sen, RM1, itu pun infak, ya. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, itu pun infak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan ada perasaan, ya, kedekut, tak nak berbagi, tak nak berkongsi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda juga menyebutkan satu hadis. Cuma hadis ni ada golongan baik, ada golongan yang buruk. Apa dia? Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, salah satu daripada malaikat itu berkata, ya Allah, berikanlah pengganti kepada siapa yang menafkahkan hartanya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala dah janji dah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang kita infak Allah akan pulangkan semula. Tetapi bila para malaikat nampak kita infak, malaikat pun tahu Allah dah janji dalam Al-Quran, tapi malaikat tetap berdoa, ya Allah, bagi kepada dia, Allah, bagi pulangan kepada dia, ya Allah. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ni takkan dia. Perkara ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama, kita boleh buat hanya semata-mata sebab percaya pada ustaz. Boleh, ya. Kata aku percaya pada ustaz ni, ya. Ada jemaah yang kata aku percaya kat ustaz ni, aku nak buat apa yang dia cakap, apa yang dia suruh, lalu dia buat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Ada orang macam tu. Ada orang yang dia kata ini Al-Quran dah kata, ini Allah yang kata, ini hadis Rasulullah, aku yakin, aku buat. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memang dia percaya pada ustaz, dia percaya pada Al-Quran, dia percaya pada hadis yang dia yakin, dan bila dia buat, dia yakin dengan apa yang dia buat. Betul Allah bagi semula. Itu yang tahap yang kekuatan yang terhebatlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, sebab kan bila kita belajar ni, dia ada
ainul yaqin, dia ada ilmul yaqin, ada haqqul yaqin. Bila sampai yang kita belajar, kita dengar tu ilmul yaqin, kita dengar, aku percaya. Tapi bila dia dah buat dan Allah dah pulangkan kepada dia, itu nama dia haqqul yaqin. Dia betul-betul dapat merasai yang inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kemudian malaikat yang kedua pula berkata, sedangkan malaikat yang berikutnya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya yang bakhil. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya sekiranya kita mempunyai harta yang banyak tapi dalam masa yang sama kita ingkar pada Allah. Sedangkan harta itu datang daripada Allah, maka kita kena taat kepada Allah dengan melaksanakan zakat, ya, kita kena lakukan sedekah, kita kena infak dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis yang juga menakutkan kepada kita. Ya, kalau ada orang tanya, tak boleh ke saya nak bakhil, tak boleh ke saya nak kedekut, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, berinfaklah kamu dan bersedekahlah kamu. Walaupun kalau ikut terjemah tuan-tuan bang dirahmati Allah, infak bukan sedekah, sama saja. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan, berinfaklah atau bersedekahlah kamu, dan janganlah kamu menahan sebahagian daripada harta kamu. Ini amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan tahan sebahagian daripada harta kamu. Kalau tidak, Allah akan sempitkan rezeki kamu. Ya, Allah akan sempitkan rezeki kamu. Kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan janganlah kamu bakhil, janganlah kamu kedekut. Kalau tidak, Allah akan bakhil kepada kamu. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Selama ni yang kita dapat ni, yang kita makan, yang kita minum, yang kita ada baju, yang kita ada rumah, itu semua disebabkan sifat-sifat pemurahnya Allah kepada kita. Bagaimana kalau Allah tarik sifat pemurah Allah kepada kita dan Allah berlaku bakhil kepada kita? Tak hidup kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kefakiran, dalam kemiskinan lah kalau macam tu, dalam kesusahan kalau Allah bakhil dengan kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan bersifat bakhil. Kalau tidak, Allah akan bakhil kepada kamu. Jangan tahan harta kamu, takut nak sedekah, jangan tahan. Kalau tidak, Allah akan sempitkan rezeki kamu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tak nafi kita takut-takut juga, ya. Tapi dalam takut-takut jangan tak keluar langsung tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. RM1, RM5, RM10, insya-Allah takkan luap. Ya, kita saja ditakut-takutkan. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan dijanjikan kefakiran kepada kamu. Maksudnya apa? Dia takut-takutkan kamu dengan kefakiran. Kalau kamu infak, kalau kurang bagaimana? Ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan miskin itu bukanlah orang yang semata-mata miskin. Mungkin kalau orang miskin tu dia memang miskin, tetapi ada saja orang yang berharta tapi dia masih hidup dalam kemiskinan bila dia takut nak memberi kepada orang lain. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima disebutkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang bakhil ini disenaraikan dalam golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut sekali ni, ya. Kita ni dapat apa-apa daripada Allah sebab Allah sayang kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bagaimana kalau Allah benci pada kita? Bagaimana kalau Allah bakhil pada kita? Tak takut ke kehidupan kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah
mencintai 3 golongan dan membenci 3 golongan. Yang dibenci itu siapa? Yang dibenci oleh Allah itu adalah lelaki tua yang berzina, orang fakir yang sombong, dan orang yang berharta dan dia bakhil. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala benci pada dia? Kerana orang itu lupa bahawa yang hartanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita boleh senaraikan ada 5 perkara lah, ya, 5 perkara. Ingatkan diri kita, ya. Boleh jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kalau dah mungkin dah berumur sikit kan, kita pun dah tak peduli kan harta kita lah, tak kisahlah siapa nak bagi je lah kan, ya. Sebab nafsu kita dah berkurangan, ya. Nafsu kita dah kurangan. Kita dah, kalau kata contohlah haji tak nak pakai ke kereta sport ni, Ferrari ke, kata tak payahlah ustaz, umur saya ni dah tak minat dah. Contoh, sebab dia dah kurang dah kecintaan dia kepada dunia tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita kena tahu tentang perkara tu, ya. Kita kena tahu apa dia. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena ingat bahawa orang yang bakhil, harta dia bila mana dia tak keluarkan zakat, maka akan berubah menjadi ular, dan ular itulah yang akan mematuk dia sendiri. Yang kedua, dia tak dapat masuk dalam syurga. Dia dihalang daripada masuk ke dalam syurga disebabkan sifat bakhilnya. Yang ketiga, pagi-pagi lagi malaikat doakan kehancuran untuk dia. Yang keempat, kalau dia bersifat bakhil, Allah akan bakhil kepada dia. Kalau dia tahan harta dia, Allah akan sempitkan rezeki dia. Dan yang kelima, dia akan termasuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada sifat bakhil. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada sifat bakhil. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tak nak sifat tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebab tu saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkin dari umur-umur kita macam ni kan, mungkin kita taklah bakhil sangat. Tapi apa yang kita boleh buat adalah ingatkan juga anak-anak kita. Sebab yang mungkin 20-an waktu tuan-tuan dirahmati Allah, ingatkan mereka. Ya, ingatkan mereka supaya infak, supaya sedekah. Beritahu kat anak kita, Along walaupun baru kerja kan, kalau Jumaat, kalau nampak tabung, masukkan duit. Ingatkan. Ya, ingatkan. Dan kita juga dapat lihat orang-orang muda pada hari ini, tuan-tuan dirahmati Allah, bukan sekadar tak nak infak, tapi gilakan kemewahan. Nak kereta yang branded, kereta yang mahal, nak handphone yang mahal, nak pakai yang beg tangan yang mahal-mahal. Sampai yang mahal-mahal tu menghalang mereka daripada infak. Boleh jadi, walaupun dia kaya, gaji besar. Tapi oleh kerana kecintaan dia kepada kemewahan tu, dia nak yang branded. Siapa tak suka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tapi sebab dia berkira-kira nak dapatkan yang mahal, maka dia pun tidak berinfak. Jadi peranan kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada yang mungkin umur 50-an, 60-an, 70-an, ada anak-anak kan, ingatkan mereka. Kita nak mereka macam mana? Kita nak anak kita dia membesar dalam keadaan rezeki dia sempit ataupun rezeki dia luas. Mesti kita senang hati, alhamdulillah, syukur pada Allah, anak saya rezeki dia luas. Bagaimana cara dia? Ajar anak kita infak. Cakap Along kalau infak, Along takkan susah. Ya, bagi tahu kepada Kak Long, kalau Kak Long infakkan harta Kak Long walaupun sikit, RM5 ke RM10 ke, Kak Long takkan susah. Allah akan bukakan rezeki Kak Long. Bagi tahu, Abang Long kalau bagi infak, sedekah kat masjid, sedekah kat orang miskin, Abang Long tak akan susah. Macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebaliknya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang yang letak syarat. Kata mak kan tak nak sedekah, tapi tunggu saya senang dulu. Letakkan syarat senang. Dia kalau letak syarat dulu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memang susah. Sebab nak kata senang, bila boleh senang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Bila boleh senang? Ya, bila boleh senang, ya. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya,
Macam kita dah tengok kan, gaji bermula 1,000 lebih, 2,000 lebih, 3,000 lebih kan. Kita nak letak berapa ribu gaji kita baru kita kata kita senang. Hari ni kadang-kadang lah, bukan semua orang tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya cerita je lah kan. Ada orang kata gaji 6,000, 7,000 tak senang lagi. Habis tu yang gaji 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, bila dia nak tunggu dia senang? Susah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Jangan letak syarat untuk kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dulu, Allah akan senangkan kita. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di dalam ayat ini tadi. So kita dah fahamlah, bakhil jangan ada dalam diri kita. Jangan kita bersifat bakhil. Kerana bakhil tu dia akan membuatkan kita dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan membuatkan rezeki kita sempit. Jadi jangan ada bakhil. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau tak bakhil, apa yang kita nak buat? Masya Allah, tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada seorang sahabat saya kan, dia diajar oleh seorang yang alim. Di Melaka juga ada seorang alim ni, Masya Allah kan, ya. Dia kata apa, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia ajar kepada sahabat saya ni apa dia? Dia kata, kamu cuba amalkan ini. Kamu cuba amalkan ini. Apa dia? Kamu cuba amalkan setiap pagi, kamu datang solat fardu subuh ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum solat fardu subuh, kamu infak sedikit. Mungkin RM1, RM2, mana yang kamu mampu. Sebenarnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, dalam nasihat simple je, ya. Macam seolah-olah dia dah, orang alim ini, tuan guru ni, dia dah setkan dalam fikiran sahabat saya ni. Dia kata, yang macam kita nampak lah kan, kamu kena sampai kat masjid sebelum subuh, sebelum fardu subuh, sebelum solat subuh, dan waktu tu kamu kena infak. Sebenarnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang tuan guru ni ajar bukan infak tu sebenarnya. Dia telah mengajar untuk datang rumah Allah. Dia telah mengajar untuk infak pagi-pagi. Dia datang rumah Allah sebelum waktu subuh. Dia telah mengajar orang ni untuk solat subuh secara berjemaah, duduk beriktikaf dalam rumah Allah. Sebenarnya nampak macam dia suruh, tips dia adalah sebelum subuh, sebelum solat fardu subuh, sebelum imam solat tu, kamu dah infak. Kita berhenti kan? Tak, terus ya. Kamu infak. Tetapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, betul-betul dia buat, tapi sebenarnya terhimpun banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapat pada hari itu. Ya? Dia dapat doa daripada malaikat, dia dapat kelebihan qabliyah subuh, dia dapat kelebihan pergi masjid, dia dapat kelebihan solat fardu subuh berjemaah. Banyak sebenarnya kebaikan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah berikan rezeki kepada dia. Masya Allah. Ya? Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah ajar, biasa didik diri kita kan. Kalau boleh tuan-tuan abang dirahmati Allah, amal juga apa yang tuan guru ni ajarkan. Masya-Allah kan. Walaupun tak banyak, walaupun kadang-kadang yang kita capai walaupun shilling, jangan risau tuan-tuan abang dirahmati Allah. Boleh jadi sedikit pada pandangan mata kita, tapi banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kecil nilainya di sisi kita, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sifat yang pertama yang jangan ada dalam diri kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wastaghna. Jangan rasa cukup tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa. Jangan lupa semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita kepada kita. Ada satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Sabah. Surah Sabah. Sabah ni dia satu negeri di Yaman. Ya, Allah nak bagi tahu pada kita. Ya, Allah nak bagi tahu pada kita betapa sebenarnya orang yang sampai level wastaghna, yang contohlah, bayangan kalau contoh tu maksudnya kalau harta dia tu 7 keturunan tak habis. Ya, kalau kita kira lah kan, daripada segi ni jumlah ni 7 keturunan tak. Jadi bila dia dah tahu orang pun cakap 7 keturunan tak habis, dia pun tak minta apa-apa lagi daripada Allah. Dia tak doa dah pada Allah. Sebab dia kata, aku doa ke tak doa, tak habis. Banyak sangat ni. Ya. Maksudnya kalau aku mati, aku hidup semula, guna yang aku ada ni pun tak habis. Jadi dia pun lupa pada Allah.
Dia tak nak infak, yang dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi nak cerita tuan-tuan abang dirahmati Allah, banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran Allah cerita golongan hebat. Tapi saya nak bawa yang antara yang terhebat. Kaum Sabak ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, di negeri Yaman, mereka tu hidup dalam betul-betul kemewahan. Orang yang bermusafir dalam negeri Sabak tak payah bawa bekalan. Sebab apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Tanahnya subur. Di mana-mana saja ada sumber air. Ada air, mereka boleh minum. Tak ada masalah nak beli, tak payah. Di mana-mana saja mereka berhenti akan ada pohon-pohon. Ada saja buah-buahan yang mereka boleh makan. Nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah jadikan negeri Sabak itu sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jannatani ayyamini wa shimal. Mereka ada kebun, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Disebutkan di sebelah kanan tu penuh-penuh dengan buah-buahan, yang sebelah kiri penuh-penuh dengan sayur-sayuran. Mewah hidup mereka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dalam kemewahan mereka tu, mereka ada empangan yang besar. Empangan tu dia mengalirkan air ke seluruh negeri tu. Masya Allah. Nak tunjukkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, negeri tu ada engineer, ada arkitek, ada kontraktor, semualah ada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab dapat hidupkan kemewahan dalam negeri tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang kalau kita biasa dengarkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ayat tentang negeri Sabak. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, generasi lepas generasi kan, lahir-lahir je mewah, lahir-lahir je senang. Dan mereka tu memang cukup senang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Memang terlampau senang, sehingga kan negeri-negeri jiran mereka semua mencemburui mereka. Semua kata, alangkah baiknya kalau aku jadi penduduk di negeri Sabak. Semua orang mencemburu mereka. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila generasi-generasi yang berikutnya tak bersyukur lagi kepada Allah, tak meminta-minta lagi pada Allah, dah rasa cukup dengan kemewahan mereka, tak payah mereka sembah Allah, mereka tak syukur lagi pada Allah, Allah datangkan azab kepada mereka. Allah pecahkan empangan mereka. Habis negeri mereka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Penduduk sekaya-kaya negeri tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka terpaksa lari ke negeri-negeri yang lain. Mereka menumpang di negeri-negeri yang lain. Bahkan ada di antara mereka yang merubah status orang merdeka menjadi hamba. Boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak ubah, Allah boleh ubahkan. Ya. Sebab apa? Sebab tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi kewajipanlah kepada kita, bila Allah dah bagi kemewahan, kesenangan kepada kita, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada wastaghna, jangan rasa cukup dah. Aku dah cukup dah, tak. Tapi selalu hari-hari doa, sebab Allah yang bagi pada kita. Jadi hari-hari doa, ya Allah, terima kasih atas rezekimu yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Tambahlah lagi, ya Allah, supaya aku boleh tolong orang-orang miskin, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah, supaya aku boleh bantu orang-orang fakir, ya Allah. Murahkanlah rezeki aku, ya Allah, supaya aku boleh tolong ibu-ibu tunggal, ya Allah. Minta tolong. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Walaupun kita dah kaya raya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun kita dah senang, tapi selalu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan, jadi jangan jadi golongan wastaghna yang tak pedulikan janji-janji baik daripada Allah. Dan yang terakhir, wa kadzdzaba bil husna, orang-orang yang mendustakan janji-janji baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan janji macam mereka. Ya. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ada di antara kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, ya, sebagaimana ada dua orang pemuda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan. Ada seorang itu yang hidup dalam kekayaan, dan dia menyangka kalau dekat dunia Allah bagi kaya, ke akhirat pun dia kaya juga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyangka begitu. Tak. Ya. Tak semestinya begitu. Ya, boleh jadi seseorang itu dia miskin dekat dunia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi dia kaya di akhirat. Ya. Berapa ramai dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Abu Hurairah yang
masa zaman Rasulullah SAW, dia termasuk dalam golongan ahlu suffah yang susah, yang hidup susah, yang mereka itu menantikan pemberian orang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dapat, nanti Rasulullah akan bagi kepada golongan ahlu suffah ni. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, tapi mereka penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bilal bin Rabah asalnya seorang hamba? Tapi Rasulullah SAW kata, aku dengar telapak kaki kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga sebaliknya tuan-tuan bang dirahmati Allah. Fir'aun, bukankah negeri Mesir tu dikatakan bahawa negeri dia, milik dia? Sungai-sungai Nil yang ada tu dikata di bawah telapak kaki dia. Dia megah dengan kemewahan dia. Akhirnya semua hartanya binasa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada penghujung ayat ini, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, dia telah meninggal dunia. Ya, tak dapat selamatkan dia. Tak dapat selamatkan dia kekayaan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mendustakan janji-janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dan Al-Quran banyak sekali kisahnya, ya. Ada kisah tentang Qarun, ya. Ada kisah tentang Haman yang memiliki jawatan yang tinggi, jawatan yang besar dalam kerajaan Mesir, ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan golongan yang kuat-kuat seperti kaum Ad di Yaman dan kaum Thamud di Madain Salih di Arab Saudi. Golongan kuat-kuat, hebat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi kalau Allah nak binasakan, sekelip mata saja. Jadi peranan kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sikitkan pun kita syukur. Sikit pun Allah bagi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau banyak, bukan kena bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, janganlah kita miliki 3 sifat-sifat ini. Apa dia? Yang pertama, jangan ada bakhil dalam diri kita. Jangan ada. Jadi untuk mentiadakan, untuk menghilangkan, untuk jauhkan daripada sifat bakhil itu, sudah tentulah kita kena rajin-rajin infak. Sebut-sebut. Walaupun tak banyak, tak ada masalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Walaupun hari ni 5 sen, esok ada RM1, kemudian 20 sen, tak ada masalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang penting kita rajin infak. Yang rajin kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan wastaghna, jangan merasa cukup. Ya, rasa cukup dengan apa yang kita berikan, sehingga kita dah rasa cukup tu, kita tidak mempedulikan orang-orang yang berada di bawah kita. Orang-orang miskin, anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, sekolah-sekolah tahfiz, ya. Sebab kebanyakan sekolah tahfiz ni bukanlah semua, tetapi ada yang daif-daif kan, ada yang sederhana-sederhana, ada yang cukup-cukup saja, ya. Dan saya pun dimaklumkan dekat kawasan kita ni, dekat kawasan apa kita panggil kalau kat Simpang 4 tadi tu, Pulau Gadung tu pun ada 2-3 buah sekolah tahfiz yang saya tahu kan. Dekat je dengan kita, dalam tak sampai 5 km pun jarak dengan kita kan. Masalahnya kadang-kadang kita jenguk mereka kan. Kadang-kadang kita tengok apa yang mereka makan. Entah diorang makan, ya, nasi putih dengan ikan goreng je ke, sesekali hantar makanan kat diorang. Jadi yang pemurah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi orang yang suka infak. Ya. Kadang-kadang kalau tak boleh yang mahal-mahal, bagi kuih-kuih tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Budak tahfiz suka kalau orang bagi makanan kan, suka. Dan dia akan doakan insya-Allah kan. Suka selalu buat baik. Ya, jangan ada bakhil, jangan rasa cukup sehingga kita melupakan orang lain, jangan. Dan jangan sekali-kali mendustakan janji-janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dah belajar pada minggu lepas, orang yang pemurah, Allah nak bagi mudah jalan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lakukanlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mudah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live daripada Facebook page masjid ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua boleh menjadi فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.